Assalamualaikum. Tuan-tuan yang dah masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya. Silakan jemput masuk. Kalau siapa yang ada janji dengan sahabat-sahabat ataupun WhatsApp group tuan-tuan ni untuk join kelas, bolehlah teks mereka sekarang insya-Allah. Bolehlah masukkan teks dalam WhatsApp group tuan-tuan. Kalau siapa yang belum follow FB Pendidikan Bahasa Arab Al-Furqan, bolehlah tuan-tuan follow ya. Mudah-mudahan tuan-tuan akan dapat notification kalau kita nak buat setiap kali kita nak bersiaran insya-Allah. Silakan tuan-tuan, silakan. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-60. Silakan tuan-tuan. Jumpa masuk. Hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-60 dari surah Yasin tuan-tuan. So kalau tuan-tuan ada janji dengan sahabat-sahabat, ada WhatsApp group yang janji untuk join kelas kita, bolehlah masuk dalam group lah WhatsApp mereka sekarang. Masuk dalam group WhatsApp. InsyaAllah kita akan start sebentar lagi insyaAllah. Silakan tuan-tuan, bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya. Silakan. Kalau siapa yang dapat invite daripada ataupun tuan-tuan tengok dalam FB sahabat-sahabat tuan-tuan berkenaan dengan program ni dan tuan-tuan belum follow kita punya FB fanpage kita ni, follow lah. Nanti mudah-mudahan tuan-tuan dapat notification setiap kali kita nak bersiaran insya-Allah. Bahasa Arab ni senang je insya-Allah. Tuan-tuan yang pelajar baru, siapa yang baru join kita, kalau tuan-tuan tak ada Quran di tangan pun tak apa insya-Allah, sebab nanti apa yang saya tengok di skrin tuan-tuan pun akan dapat tengok sama juga. Kalau saya buka ayat tu, tuan-tuan nanti akan nampak ayat yang sama juga insya-Allah ya. Silakan tuan-tuan. Sekejap lagi kita start ya. Silakan. Jemput tuan-tuan, jemput. Baik, insya-Allah kita sama-sama mulakan program kita ni dengan membaca Ummul Kitab iaitu surah Fatihah. Mudah-mudahan Allah tambah hidayah kita insya-Allah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbil alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk pelajar-pelajar yang baru join kita hari ini, saya nak bagi tahu kita punya format mudah saja. So hari ini kita bahaskan ayat yang ke-60. Mula-mula saya akan baca ayat dulu. Tuan-tuan nak ikut pun boleh ya, ataupun tuan-tuan nak semak saja pun okey saja, tak ada problem.
Kemudian saya cuba pastikan tuan-tuan faham apa maksud ayat ni secara terjemahan. Pastikan tuan-tuan faham dulu, dah faham terjemahan dia, barulah kita tafsirkan ayat. Kita tafsirkan ayat dan kemudian akhir sekali baru kita tengok, kita sentuh hal yang berkaitan dengan teknikal daripada ayat yang kita baca tu hari ni. So hari ni kita akan bahaskan ayat yang ke-60 So mari tuan-tuan tengok ayat ni sama-sama dengan saya. Kalau siapa nak baca sekali pun boleh. Kalau siapa nak simak saja pun boleh Sebentar. Ni yang atas ni ayat ni. Sebentar tuan. Alright. Alam Ahad ni. Nanti saya besarkan. Ni ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Okey, maksud dia apa Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Kita consider ni sebagai rangkap pertama lah Okay, kemudian rangkap kedua apa? An la ta'budu syaitan. Ni rangkap kedua. Ni tak apalah sebab ada soalan ya atas kan. Kemudian innahu lakum aduwwum mubin. Okey, tengok rangkap pertama dulu tuan-tuan bagi mudah sikit kita faham makna ayat ni Alam a'had ilaikum ya bani Adam, kata Allah Taala adakah tak pernahkah aku perintahkan kepada kamu wahai bani Adam alam a'had ilaikum ya bani Adam. Tidakkah aku perintahkan, aku janji dengan kamu. Ahad ni makna sebenarnya janji, tapi dalam konteks ni perintah. Bukankah pernah aku janji dengan kamu wahai bani Adam? Bukankah pernah aku perintahkan kepada kamu wahai bani Adam, wahai anak-anak Adam dalam perjanjian kita? Maksudnya itu bukankah aku telah perintahkan kepada kamu dalam perjanjian kita wahai bani Adam? Apa isi perjanjian tu? Allah Taala bagi tahu kita kat ini an la ta'budu syaitan, agar ataupun bahawa janganlah kamu menjadi penyembah syaitan. Agar kamu tidak menjadi penyembah syaitan. La ta'budu syaitan, la ni jangan, bukan tidak. Nanti kita betulkan bahawa ataupun agar la ta'budu syaitan, jangan kamu menjadi penyembah syaitan. Jangan kamu menjadi penyembah syaitan. Kemudian Allah sambung, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia, iaitu syaitan itu, lakum, kepada kamu, aduwwun mubin, musuh yang nyata. Musuh yang nyata tuan-tuan. Lagi sekali tuan-tuan. Tidakkah aku perintahkan kepada kamu dalam perjanjian kita, wahai anak-anak Adam, bahawa janganlah kamu menjadi penyembah syaitan, ataupun janganlah kamu ini menyembah syaitan, kata Allah. Sesungguhnya syaitan itu kepada kamu merupakan musuh yang nyata. Saya percaya tuan-tuan okey kan ayat ni? Faham kan ayat ni? Bukankah dalam perjanjian kita dulu, bukankah aku perintahkan kepada kamu wahai Bani Adam dalam perjanjian kita dulu, kata Allah Ta'ala, bahawa kamu ni jangan sembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah Ta'ala. Setan ni sebenarnya adalah musuh kamu yang nyata. Itu maksud dia. Syaitan ini merupakan musuh kamu yang nyata. Faham kan? Faham So Allah Ta'ala kata dulu kita ni pernah berjanji, kata Allah Ta'ala. Dalam perjanjian itu, salah satu daripada isi perjanjian itu ialah kamu jangan jadi penyembah setan, kata Allah Ta'ala. Kamu jangan jadi penyembah syaitan, kata Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi. Sebab apa? Sebab syaitan ini adalah musuh kamu yang sangat nyata, kata Allah Ta'ala. Baik, tuan-tuan faham ayat ni. Sekarang ni kita nak jelaskan ataupun kita nak gali apa sebenarnya mesej yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sampaikan. Ini daripada saya, daripada ustaz-ustaz lain, daripada para ulama dulu, tuan-tuan boleh buka baca dah 1001 macam hikmah dalam ayat ni. Cuma saya lebih suka untuk bawakan perkara-perkara yang lebih relevan dengan kita hari ini. Kalau kita tengok penafsiran yang dibuat oleh para ulama 500 tahun lepas ke, ataupun 1000 tahun lepas ke, ataupun 100 tahun lepas ke, itu sesuai dengan zaman dan tempat mereka. So Quran ni jangan lupa, dia sesuai dengan semua tempat, semua zaman, dengan semua orang. Jadi saya lebih suka selepas kita baca pandangan daripada dia orang, penafsiran dia orang, kita bawa pula pada tempat kita ni. Dan insya-Allah nanti benda ni akan jadi
rujukan kepada orang-orang daripada selepas kita, anak cucu kita besok. Maknanya 100 tahun dulu tafsirannya begini-begini. Mungkin waktu itu mereka lebih maju dan sebagainya. So bawa penafsiran pada tempat mereka. So sebenarnya tuan-tuan, dalam konteks saya ini, apa yang saya nampak mula-mula sekali, Allah Ta'ala ni nak buka isi kandungan perjanjian Allah kepada semua manusia, kepada kita semua, anak-anak Nabi Adam ni, anak cucu Nabi Adam ni. Antara Allah Ta'ala buka antara isi kandungan perjanjian tersebut ialah kamu ni jangan sembah setan. Itu maksud dia. So ada ulama yang mentafsirkan bahawasanya perjanjian ini dilakukan semasa kita berada di alam sulbi tau. Berada di dalam sulbi lah. Masa tu kita dikumpul semua sekali. Kemudian Allah Subhanahu Taala bagi kita satu ability untuk menjawab, bagi kita ability untuk mendengar. Jadi pada waktu itu kita ni semua berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya kita ni tidak akan menjadi penyembah setan. Ya, kita ni tidak akan menjadi penyembah syaitan. Dan Allah Ta'ala kata, kamu semua jangan sembah setan. Dan kita kata, yes, okay, no problem. Itu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, menurut sebahagian pandangan para ulama, dia kata ini terjadi semasa alam sulbi, tuan-tuan. Ya, semua manusia berjanji pada waktu tersebut, ya, semasa kita semua berada di dalam sulbi, yang kita tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kemudian, dalam ayat ini, tuan-tuan, dalam ayat ini Allah mengisyaratkan rupanya ada manusia yang sembah setan lah. Rupanya adalah manusia yang sembah setan. So Allah Ta'ala kata, bukankah aku dah cerita kat kau dulu perjanjian kita, ingat tak aku kata jangan sembah setan, setan tu musuh kamu yang nyata. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kelompok yang menjadi penyembah setan. Itu maksud dia. Dalam konteks hari ini, ada kelompok yang menjadi penyembah syaitan kalau kita tengok daripada gaya bahasa pertanyaan tersebut. Tuan-tuan, okey, derhaka kepada Allah dengan menafikan perintah Allah. Kita nafikan itu adalah perintah dari Allah. Itu maknanya kita bertuhankan syaitan juga, tuan-tuan. Kita nafikan perintah dan larangan Allah. Kita kata tak ada pun, Tuhan tak larang pun macam tu, kau mandai. Gitu maknanya kita menafikan sesuatu itu adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla, sedangkan kita tahu bahawasanya benda itu terdapat dalam Al-Quran ataupun terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, tuan-tuan. Maka itu consider macam dah bertuhankan syaitan jugalah. Ya, tapi ada yang lebih clear, tuan-tuan. Ada yang lebih clear. Sebenarnya memang ada kelompok yang menyembah syaitan secara fizikal ni, tuan-tuan, dengan ritual-ritual dia tertentu. Dan memang ada kelompok yang betul-betul menjadi penyembah syaitan yang seperti mana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. So kadang-kadang tuan-tuan rasa menyembah syaitan ni secara simbolik saja kan. Mungkin dia langgar perintah Allah, dia dikonsider sebagai bertuhankan syaitan atau menjadi penyembah syaitan. Itu mungkin betul, tuan-tuan. Tapi sebenarnya dalam konteks ini memang ada yang secara fizikal dia menyembah syaitan. Ya, tuan-tuan pernah tengok cerita ataupun tuan-tuan mungkin pernah tengok ataupun mungkin tuan-tuan kenal kat kampung tuan-tuan, bomoh-bomoh yang memuja patung-patung iblis, membaca mentera-mentera, memanggil syaitan. Memang selalu kita dengar, tuan-tuan. Kat Malaysia ni adalah, tapi tidaklah sehebat macam negara jiran tertentu kan. Macam Philippines ataupun macam orang-orang Buddha dekat Thailand misal kata, di pemujaan dia tu memang betul-betul puja syaitan, puja iblis, tuan-tuan. Memang betul-betul dia puja syaitan, puja iblis. Syaitan dan iblis itu dirupakan sebagai patung ke apa, tak kira lah macam mana pun. Dipuja-puja. Itu yang Allah Ta'ala kata jangan jadi penyembah syaitan. Jadi mereka tu semua yang menyembah syaitan tu, tuan-tuan, dia bersama-sama dengan kita dekat alam sulbi tu, tuan-tuan. Semua tu janji untuk tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Tapi hari ini mereka menyekutukan Allah, iaitu bomoh-bomoh. So kita cerita itu dekat negara jiran. Negara kita pun sama juga, tuan-tuan. Ya, ada golongan-golongan tertentu, terutamanya bomoh-bomoh, pawang-pawang ni, dia memang menyembah syaitan. Dia memang apa? Dia menyembah objek, dipuja tau, dipuja objek. Itu yang kita sebut sebagai menjadi penyembah syaitan secara fizikal. Ya. Ataupun mereka bagi nama-nama tertentu pada sembahan-sembahan ataupun pujaan-pujaan mereka itu. Tuan-tuan pernah dengar perkataan janglot tak? Janglot. Itu barangkali salah satu daripada apa yang mereka puja sehingga benda tu boleh ada dilihat seperti macam bernyawa dan sebagainya, tuan-tuan. So itu tuan-tuan merupakan apa? Itu merupakan salah satu daripada penyembahan. Tapi yang lebih penting, tuan-tuan, yang saya nak masuk sekarang ni sebenarnya ialah ada yang masuk organisasi tertentu yang membawa kepada penyembahan syaitan. Yang ni yang palinglah kita susah hati, tuan-tuan. Sebab apa? Yang ini dia dimulakan dengan sesuatu yang tidak yang tak perasan tau. Dia mulakan sesuatu dengan mungkin barangkali sesuatu yang baik. Ya, dengan nama-nama tertentu.
sebutlah apa saja, mungkin kebajikan ke, mungkin siswa, apalah, sebutlah apa tuan-tuan. Dan akhirnya organisasi yang dimasuki ni akhirnya membawa kepada penyembahan syaitan juga. Dan ni sangat aktif dekat negara jiran kita, tuan-tuan. Negara kita pun ada, tapi dia sangat aktif di negara jiran, tuan-tuan. Kenapa negara kita ni tidak seaktif negara jiran kita? Sebab mungkin kita ni agak kecil, negara kita agak kecil, dan taraf ekonomi kita agak lebih baik sedikit, lebih baik sedikit daripada mereka. Jadi untuk penetrate pelajar-pelajar ni, untuk penetrate budak-budak muda ni, ada kekangan sikitlah. Jadi tidak bolehlah kita panggil sebeleluasa seperti negara-negara tertentu, tuan-tuan. So mereka ni selalu kadang-kadang menggunakan isyarat-isyarat tertentu untuk menunjukkan identiti kelompok mereka. Kadang-kadang dekat stiker-stiker kereta, stiker motor, ataupun cara mereka melipat-lipat jari, tak kira lah macam mana pun, tuan-tuan. So ini sangat bahaya, tuan-tuan. Ini adalah sangat bahaya dan sangat aktif di negara jiran, tuan-tuan. So biasanya mereka ni didalangi oleh organisasi besar. Organisasi besar ni sangat terang, jelas depan mata kita, tapi sebenarnya terselindung. Jelas tapi terselindung. Dan program-program yang mereka laksanakan ni kadang-kadang bunyi dia sangat manis, tuan-tuan. Biasanya dia akan lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan, membantu dan sebagainya. Dan sebenarnya mereka ni mensasarkan golongan muda, tuan-tuan. Orang tua macam kita ni tak ada, dia tak nak. Dan orang-orang, budak-budak yang suka pada pergi masjid pun dia tak nak. Sebab apa? Dia akan golongan yang akan disasarkan ialah golongan mahasiswa, tuan-tuan, golongan universiti. Itu yang bahaya tau, sebab budak-budak ni pandai. Macam ni dia nak umpan budak ni. Tuan-tuan jangan ingat semua budak-budak universiti tu adalah kelompok yang suka pergi masjid semua, suka dengan program-program politik semua. Dia budak-budak politik ataupun budak-budak program keagamaan ni dia memang tak nak, dia tak suka. Tapi tuan-tuan jangan lupa, satu universiti tu ada 3,000 student lebih kurang yang terlibat dengan keagamaan dan politik ni, tuan-tuan, lebih kurang dalam 10% je. Ni yang 90% ni yang dia punya, yang dia target, tuan-tuan. 90% ni yang dia target. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, dia orang ni diumpan dengan duit banyak. Dengan duit yang banyak. Macam mana cara dia buat tahu? Bila dia dapat tarik seorang untuk masuk dalam organisasi dia ni kan, jadi budak yang ditarik ni, dia suruh pergi cari kawan lain. Dan setiap kawan yang dia dapat bawa masuk, dia akan diberi dengan jumlah orang yang besar. Bagi mereka besar, tuan-tuan. Kalau dia akan bawa masuk 3 orang kawan. Setiap kawan tu ni upah dia, setiap kawan tu ni upah dia. Dan program tu 1 minggu banyak kali, tuan-tuan, bukan seminggu sekali, tiap-tiap minggu banyak kali. Jadi bawa kawan ni, jadi bila kawan yang dia bawa ni pun sama juga. Dan budak ni dia tak nak tahu budak-budak yang terlibat dengan keagamaan, politik, yang suka kelas-kelas pengajian bahasa Arab, yang tudung labur ni, kadang-kadang dia orang tak suka. Dia suka yang 90% yang budak-budak free ni. Jadi budak-budak tu yang dibawa. Tuan-tuan, antara dalang yang paling besar, tuan-tuan, dalam program-program macam ni ialah dia orang ni international, tuan-tuan, di international. Dan dalang-dalang untuk support mereka dari sudut kewangan inilah filem-filem porno tau, filem-filem lucah ni, filem porno ni, itu yang support dia orang banyak. Itu yang support dia orang banyak. Bukan support macam mana, kalau satu company tu dia nak buat kita panggil program lah, dia nak buat program yang lucah tu, so dia kena bayar, tak silap saya yang saya dengar 30% kepada organisasi ni. Sebab apa? Platform sekarang ni platform online. Platform online, tuan-tuan. Dan sangat mudah untuk diakses menggunakan online. Jadi, oleh kerana, tuan-tuan, dia gunakan online, jadi anak-anak kita yang duduk kat rumah tak keluar, anak-anak kita yang sopan santun, yang perempuan pakai tudung, yang lelaki kadang-kadang pergi masjid, yang mengaji kan, mereka boleh penetrate, tuan-tuan. Mereka boleh penetrate. Kita tak dapat ajak dia kat tempat kita, tak apa dia kata, tapi kita penetrate dari sudut yang lain, dari sudut filem-filem porno. Sebab apa? Sebab semuanya pakai hujung jari je. Kat dalam bilik kita pun tak tahu anak kita buat apa, masing-masing ada handphone. Itulah kalau mereka pilihan di tangan mereka pada waktu tersebut. Itu dia punya bahaya, tuan-tuan. Dan dia orang ni ada hierarki tertentu tau. Contohnya macam kau dapat bawa banyak ni, inilah level kau. Tapi kalau kau dapat bawa lebih banyak lain dan kau ada budak-budak kau yang bawa cari orang lain kan, bila kau ramai, hierarki tu akan naik. Dan untuk naik hierarki ni, tuan-tuan,
Dia ada ritual-ritual dia tau, jangan main-main tau. Dia ada ritual dia. Tuan-tuan, yang ini, yang saya cerita dengan tuan-tuan ni, semua yang saya tengok melalui YouTube. Program dia yang betul-betul macam mana dia buat, dan kadang-kadang ini adalah ulasan-ulasan daripada bekas pengikut dia orang. Tuan-tuan pergilah cek, tuan-tuan tak percaya. Apa yang saya sebut ni semua ada dekat dalam internet, tuan-tuan. Ada yang dia punya program sendiri yang dia orang pakai kamera tu tunjukkan macam mana dia punya dia punya ritual dia. Takut kita, tuan-tuan. Memang kita takut, tuan-tuan. Dan paling teruk sekali, tuan-tuan, budak-budak ni akan suka ialah dia perkenalkan budaya Hinduisme tu tau. Seks bebas, arak, itu memang dekat dalam tu memang akan diperkenalkan dengan begitu meluas. Bolehlah tukar-tukar pasangan lah apa. Macam mana budak-budak tak suka, tuan-tuan? Budak umur 20 tahun, 19 tahun, 18 tahun, 17 tahun tak seronok ke benda-benda itu. Kena budak universiti kan, 18, 19 tahun, 20 tahun kan. Memang dia orang tengah cari identiti kan, dan dia tahu benda tu sambil dia belajar dia boleh dapat duit kan. Itulah masa yang sama dia boleh tampung pengajian dia tanpa susahkan mak bapak dia, tuan-tuan. So target dia orang ni 90% budak-budak yang budak-budak universiti ni yang tak terlibat dengan keagamaan ataupun tak terlibat dengan program-program politik, budak-budak ni jadi target dia. Dan tuan-tuan, yang ajak dia orang ni kadang-kadang kawan-kawan sebilik dia. Jangan main tau kawan-kawan sebilik dia. Jadi kawan dia yang dia percaya, kawan dia kenal, kadang-kadang abang dia setahun, kadang abang 2 tahun kan. Kalau ajak takkan dia tak nak ikut. Jadi kalau pergi sekali tentulah seronok kan. Dah lah, si abang ni yang mengajak ni dapat duit kan. Dan dia kalau pergi, begitu kau pergi ajak kawan-kawan yang lain, dan nanti kau pun boleh dapat duit juga. Lepas tu dia orang ni berlumba-lumba lah untuk ajak kawan-kawan lain. Umpan dia pun umpan di duit. Yang pertama kat sana seronok lah, campur lelaki perempuan semua kan. Yang keduanya dapat duit. Lepas tu apa lagi? Dia umpan dengan handphone mahal. Macam-macam lah. Handphone kan sekarang budak-budak kalau handphone ni kadang biar tak makan tak apa, handphone kena mahal. Saya pun heran pasal apa, tuan. Kita yang bapak-bapak ni pakai telefon cap ayam kan, tapi diorang ni kerja pun tak ada. Anak-anak kita lah yang kena beli untuk diorang kan. Itulah masalah dia. Tapi tak apalah, tuan. Lebih baik kita beli daripada dia pergi minta kat organisasi mengapa ni kan. So hujungnya, tuan-tuan, semua akan jadi penyembah syaitan. Kecuali kalau sampai pada peringkat tu dia tak nak, dia akan keluar. Ni tuan-tuan boleh buka dekat internet, pergi tengok kat negara jiran kita ramai bukanlah ramai tapi ada banyak video-video yang menceritakan tentang bekas-bekas pengikut mereka yang dah bertaubat. Biasanya gitu, tuan-tuan. Tapi bahaya juga dia orang ni kadang-kadang kalau terlampau expose sangat apa yang terjadi dalam kumpulan tu, jadi bahaya juga pada mereka. Dia orang ni ada juga dia gangster-gangster dia. Kabarnya gitulah, tuan-tuan. So lagi satu, mereka ni pun banyak, tuan-tuan, bergerak melalui organisasi hiburan kan. Hiburan ni memanglah, hiburan ni, tuan-tuan, sebenarnya kalau tuan-tuan nak tahu, bukan tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan pun tahu kan, dia boleh generate income trilion, tuan-tuan. Bertrilion-trilion duit yang terhasil daripada program hiburan ni. Kalau tuan-tuan tengoklah dekat Hollywood kan, dia punya program hiburan itu seorang penyanyi lah, kalau macam Michael Jackson tu berapa trilion dia bawa duit untuk organisasi tu, tuan-tuan. Macam apa kita panggil Whitney Houston tu, berapa trilion duit dia bawa, kita pun tak tahu, tuan-tuan. Memang kita tak tahu, tuan-tuan. Justin Bieber tu kan, kita tak tahu berapa trilion lah duit. Lepas tu dengan K-pop, tuan-tuan, itu antara perancangan-perancangan yang sangat halus dan teliti dan sangat smart, bijak betul dia masuk ke rumah kita. Tengok anak-anak kita semua K-pop kan. Tapi memang teknik dia orang, tuan-tuan, sangat hebat lah, sebab dia dah buat benda tu lama kan. So kita ni doa lah, tuan-tuan, ya Allah, bangkitkanlah pemimpin yang kau janjikan untuk kita, tuan-tuan. So mudah-mudahan kalahlah puak-puak ni. Allah Ta'ala, Rasulullah janjikan kita kan, ingat tak Rasulullah janjikan kita, nanti kita satu hari kita akan hapuskan dia orang ni, sampai pokok-pokok, batu-batu pun menyampah dengan dia orang. Dia kata panggil apa, Muslim ni, ya Abdullah ni, belakang aku ni ada Yahudi, bunuh dia orang. Organisasi ni memang datang daripada dia orang, bukan. Ini hiburan, organisasi hiburan ni, tuan-tuan, dia support program ni memang dengan support yang sangat kuat dan hebat. Makin lama makin besar, dan banyak lagi organisasi lain yang berada di belakang mereka, dan antaranya ialah organisasi kewangan, tuan-tuan. Mungkin ada di antaranya yang kita kenal, ataupun mungkin semua yang kita kenal tu semua beroperasi di bawah mereka.
So tuan-tuan, kita ni umat Islam ni kan kena bully lah tuan-tuan, kena bully. So mudah-mudahan Allah selamatkanlah kita, dan kita buatlah setakat mana kita mampu. Saya buat setakat mampu saya, tuan-tuan buatlah setakat mampu tuan-tuan. Dan yang penting jangan sampai kita tak berusaha, supaya itu nanti akan jadi jawapan kita kepada Allah Azza wa Jalla nanti. Tuan-tuan. So kita balik kepada ayat kita, nanti kita tengok apa yang kita boleh tengok dari sudut teknikal tuan-tuan. Ayat ni agak panjang, so tengok nanti saya pilih benda yang saya nak bahaskan hari ni ya. Okey. Alam ahad ilaikum ya bani Adam adakah tidak pernah aku perintahkan kepada kamu wahai bani Adam bahawa ataupun agar jangan kamu menyembah iblis. Okey, kalimat yang pertama ialah ni maknanya adakah. Ini merupakan kalimat haraf tuan-tuan Dia ialah haraf tanya Okey, kalau tuan-tuan nak tahu, kalimat-kalimat yang berbentuk pertanyaan ni tuan-tuan, kalimat-kalimat yang berbentuk pertanyaan ya, dia dia biasanya boleh kata semuanya merupakan boleh kata semuanya isim tanya ya, tapi ada yang kita sebut sebagai haraf tanya dua daripada kalimat-kalimat pertanyaan ini termasuk dalam kelompok haraf tanya tapi lain semua isim tanya. Siapakah, bilakah, berapakah, manakah, bagaimanakah, tu semua isim tanya. Tapi kalau dengan hal, makna dengan hal ni dua-dua sama, maknanya adakah juga jadi itu yang kita panggil dia sebagai haraf tanya. Itu yang kita jumpa dekat dalam ayat kita ni tuan-tuan maknanya adakah, dia merupakan haraf tanya. Ni kalimat yang kita jumpa ni yang pertama ni ya. Okey. Lam tidak pernah tidak pernah. Ini merupakan kalimat haraf, ni haraf nafi tuan-tuan ni, haraf nafi. Mana kita nak tengok ni ustaz? Tuan-tuan boleh tengok dekat diagram kita yang kedua Diagram kita yang kedua ni. Dia kat sini semua haraf kan? Dalam Quran tuan-tuan jangan lupa pula ada 3 jenis kalimat saja, isim, fi'il, haraf kan, nama, perbuatan dan sendi. Ini 3 jenis je kalimat yang ada dalam Quran So lam tu termasuk dalam kelompok kalimat sendi, kalimat haraf. Tapi kalau tuan-tuan jumpa kalimat sendi, kalimat haraf ni, tuan-tuan kena tahu apa gelaran dia dalam ilmu nahwu bahasa Arab dan apa fungsi dia. So kalau lam tadi dia termasuk dalam kelompok haraf nafi nampak ni. Kan lam kan? Lan, lam, la ni 3 beradik. Tiga-tiga ni haraf nafi. So lam ni menafikan sesuatu yang dulu tau. Ni menafikan sesuatu yang dulu. Lan ini menafikan sesuatu yang akan datang. Ya, lan ni menafikan sesuatu yang akan datang. Lan ni menafikan yang sekarang, tu maksud dia. So lam ni termasuk dalam kelompok haraf nafi tuan-tuan Okey, tapi dalam ilmu nahwu dia ada kerja dia juga. Kerja dia memberi baris mati kepada fi'il mudhari'. Tu nanti kita bahas So ahad ni fi'il mudhari'. Ahad maknanya aku perintahkan ataupun aku janjikan Ini merupakan kalimat fi'il iaitu fi'il mudhari' tuan-tuan So kalau jumpa fi'il mudhari' apa kita nak buat? Okey, senang aja. Kalau jumpa fi'il mudhari' tuan-tuan buka diagram yang kedua ni. Nanti nak tanya tuan-tuan ni dah share ke belum kita punya program ni. Tuan-tuan tolong share dalam FB masing-masing supaya ramai orang yang dapat manfaat daripada program ni insya-Allah So kalau tuan-tuan jumpa fi'il sambil share sambil dengar saya jelaskan Kalau tuan-tuan jumpa kalimat fi'il, tuan-tuan kena tengok apa ganti nama diri dia, rujuk pada siapa dan tengok ada atau tidak maf'ulun bih. So kita balik ke ayat kita, tuan-tuan tengok Okay, ganti nama diri dekat dalam ni ialah aku. Aku. Jadi kita kena tahu aku tu rujuk pada siapa dalam konteks rangkap ni. Tuan-tuan cuba tengok. Ni rujuk pada siapa aku ni? Dengar tuan-tuan dengar Bukankah aku pernah janji kepada kamu, bukankah aku perintahkan kepada kamu wahai Bani Adam jangan sembah setan? Bukankah aku janjikan kepada kamu, bukankah aku janjikan ataupun aku perintahkan Bukankah aku perintahkan kepada kamu wahai Bani Adam jangan sembah setan? Aku siapa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan jawab. Aku tentu dah rujuk kepada Allah, betul tak? Aku tu rujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Faham tak? Ada tak maf'ulun bih tuan-tuan? Maf'ulun bih ada ke tidak? Cuba tuan-tuan tengok. Ada atau tidak maf'ulun bih tuan-tuan? Jawapannya tak ada. Dia maf'ulun bih ni maknanya yang kena buat. Kalau ada contoh nanti saya jelaskan Okey. Sekarang ni ahad maknanya ganti nama diri aku, Aku rujuk kepada Allah maf'ulun bih tak ada.
Ni fi'il mudhari' tuan-tuan. Fi'il ada 3 jenis. Tuan-tuan akan dijelaskan dalam bahagian yang pertama pengajian kita. Mula-mula kita akan jelaskan pada tuan-tuan di peringkat pertama. Tuan-tuan kalau belum download kita punya diagram ni, boleh download di www.ustaznasar.com. Ya, tuan-tuan kalau belum download, tuan-tuan boleh download beberapa benda tahu. Yang pertama, Kamus Al-Furqan yang tuan-tuan tengok dalam yang kita bahaskan ni, tuan-tuan boleh download melalui internet di handphone tuan-tuan di www.ustaznasar.com. www.ustaznasar.com. Kalau tuan-tuan nak beli secara fizikal macam ni, ada juga secara fizikal macam ni pun ada juga. So tuan-tuan pergilah ke kita punya admin di sini. Tuan-tuan boleh boleh komen dekat sini pun boleh, nanti admin kita akan bantu. Okey, dan tuan-tuan boleh download kita punya diagram-diagram yang kita gunakan dalam pengajian kita ni. Semua secara percuma tuan-tuan, tak payah bayar pun. 30 juzuk Kamus Al-Furqan tak payah bayar, ni pun tak payah bayar. Yang kena bayar kalau tuan-tuan nak beli buku secara fizikal tu lah, dah kita kena print, kita kenalah apa tu adalah bayaran ni kan. Tapi kalau tuan-tuan sekadar download tak ada masalah. So kita jumpa dia fi'il mudhari' kan. So aku perintahkan tu fi'il mudhari' tuan-tuan. Okey, balik ke ayat kita tadi. Ilaikum. Ila kepada kum kamu. Ila ni haraf, dia ialah haraf jar. Kum maknanya kamu tuan-tuan. Kamu haraf jar, ingat tak haraf baris bawah kan? Nanti kita bahaskan kemudian. Selalu kita bahas perkara ni. Kum maknanya kamu. Kamu. So kamu ni merupakan kalimat isim. Dalam Quran ada tiga jenis kalimat, nama, perbuatan sendi atau dalam bahasa Arab isim, fi'il, haraf. So kum ni kalimat isim, kalimat nama. Tapi dia ni termasuk dalam isim yang ada gelaran dan fungsi. Kamu kan. Okay, apa gelaran dia? Tengok diagram kita yang kedua. Kalau kamu, aku, dia ni, dia termasuk isim, tapi isim ada dua jenis. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu lagi isim biasa kan kat sini kan. So kalau kamu ni dia isim yang ada gelaran dan fungsi. So gelarannya ialah isim ganti nama diri. Faham tak? Kat sini saya bagi contoh who dengan home lah. Tapi engkau, aku, dia, mereka, saya, awak, kami, kamu. Kum tu kamu kan. Dia ada kat sini lah. Dia isim tapi isim yang ada gelaran dan fungsi, dan gelarannya ialah isim ganti nama diri. Jadi kalau dia isim ganti nama diri, dia jadi ganti nama diri kepada siapa dalam ayat tu? Itu kita penting kena tahu. Itu dari sudut kefahaman. Itu bukan teknikal. Itu dari sudut kefahaman. Okay, tuan-tuan dengar. Adakah tidak pernah aku perintahkan kepada kamu, wahai Bani Adam, jangan sembah setan? Kepada kamu. Kamu rujuk pada siapa? Tentulah tuan-tuan akan kata, Ustaz, tengok pun tahu Ustaz, dia rujuk pada Bani Adam lah. Betul lah kita lah tu maksudnya. Ya. Okay, ya Bani Adam. Ya Bani ni ada dua kalimat tuan-tuan. Ya ni dia kalimat haraf, kita panggil dia harfun nida. Haraf menyeru. Ini kita tengok. Tak percaya tuan-tuan tengok dalam diagram yang kedua ni. Ni semua diagram yang kedua. Tengok nombor 2 ni kan. Dia termasuk dalam haraf, tapi haraf apa kita panggil haraf seru. Kan ada ya ayuha, itu semua adalah haraf seru. Itulah yang tuan-tuan jumpa ni. Tuan-tuan kalau belajar dengan Al-Furqan, semua tuan-tuan akan tahu kegunaan dia dan sebagainya. Tuan-tuan insya-Allah akan faham bahasa Arab Al-Quran tu dengan tepat. Dan bila tuan-tuan dah habis nanti, kita akan ajar tuan-tuan macam mana nak guna bahasa Arab pula. Saya tafsir ayat dalam bahasa Arab, tuan-tuan akan faham, betul tak? Kalau tuan-tuan dah habis ngaji, lebih kurang 10 bulan itu kan, di peningkatan tu tuan-tuan tak perasan, tuan-tuan akan faham. Dan kita akan bagi kuis mudah. Setiap hari tuan-tuan akan belajar dan tuan-tuan akan jawab. Tak ada susah mana pun. Bila dah habis 10 bulan tu, saya akan ajar, tapi saya akan tafsir ayat guna bahasa Arab. Dan tuan-tuan akan faham insya-Allah. Ya, sebab apa tuan-tuan dah belajar selama 10 bulan, dah tahu dia punya gaya bahasa, teknik, secara teknikal tuan-tuan dah tahu. Jadi macam ni nak implement. Bila nak implement tu, tuan-tuan dengar saya ajar guna bahasa Arab, dan bila tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan baca tak payah nak tengok terjemahan, insya-Allah tuan-tuan akan faham apa tuan-tuan baca. Tapi tuan-tuan masuk kelas kita insya-Allah. Ramai dah beribu yang masuk kelas tu tuan-tuan ni. Kita pun selalu keluar di Radio IKIM. Saya selalu keluar di Radio IKIM setiap hari Rabu tuan-tuan . Okay, bani ni yang kena seru. Kita panggil dia sebagai munada. Ni haraf nida, ni munada. Apa maksud dia? Haraf nida ni ialah haraf seru. Jadi ini ialah yang kena seru lah. Itu maksudnya munada, yang kena seru. Dalam masa yang sama, kalimat bani ni juga merupakan mudhaf kepada Adam. Adam ni ialah mudhafun ilaih. Cuma Adam ni dia ialah kalimat nama orang, nama khas. Kalau nama khas dia tak boleh baris bawah. Dia sebenarnya kalau tuan-tuan belajar, ini merupakan dua isim berpasangan. Ini pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih, sandar menyandar. Jadi kalau mudhaf ni dia tak ada baris asas, tapi kalau mudhafun ilaih ni sebenarnya ada baris asas. Baris dia sebenarnya baris bawah. Ya Bani Adami.
Tapi kita tak boleh baca Adami. Kenapa tak boleh baca Adami? Sebab nama khas. Nama khas ni apa? Macam Musa, macam Isa, macam nama tempat, Makkah ataupun apa tu? Rompin. Kalau tuan-tuan tinggal di Rompin. Itu semua kalau tuan-tuan tulis dalam bahasa Arab, tuan-tuan tak boleh bubuh dia baris bawah walaupun dia merupakan kalimat yang sepatutnya kena baris bawah. Jadi samalah macam Adam tu. Adama tu sebenarnya dia sepatutnya kena baris bawah sebab dia mudhafun ilaih, kedudukan dia dekat dalam rangkap tu. Tapi tak boleh baca dengan baris bawah, kena baca baris atas. Sebab apa? Sebab Adam ni nama khas. Faham tak nama khas? Nama kalau macam kita nama khas lah. Itu yang paling mudah sekali nak jelaskan pada tuan-tuan lah, insya-Allah ya. Okey, Adam ni saya telah ni kita cepat-cepat sikit An la ta'budu syaitan. An bahawa ini kalimat haraf. Inilah haraf ataf. Kemudian la. La ni jangan. Ini bukan tidak. Tuan-tuan kalau siapa yang ada kamus Al-Furqan, yang ni tuan-tuan tolong tukar daripada tidak kita tukarkan kepada jangan Ni haraf cegah, mencegah. Ta'budu kamu menyembah. Ini kalimat fi'il mudhari' tuan-tuan Fi'il mudhari' yang telah dimajzumkan, yang telah dijazamkan oleh la, nafi, la, nahi ni Itu semua kita akan belajar dalam program Al-Furqan kita tu tuan-tuan Tuan-tuan nak belajar, tuan-tuan pergi ke 019-511-9000. Tuan-tuan tulis kat situ, saya berminat. Nanti tahulah admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan Kemudian asyaitana, la ta'budu syaitana. Syaitana ni baris atas sebab apa? Sebab dia merupakan dia merupakan maf'ulun bih untuk la ta'budu ni. Jangan kamu sembah. So jangan sembah siapa yang sembah setan. Jadi setan ni kita panggil dia maf'ulun bih. Jadi sebab tu setan itu dia dapat dia dapat pangkat baris atas, dia dapat baris atas. Sebab dia merupakan maf'ulun bih untuk apa? Untuk kalimat la ta'budu tu. Kemudian innahu lakum aduwwun mubin. Inna ni sesungguhnya ni ialah haraf taukid, haraf penegasan. Hu dia dia ni rujuk pada syaitan. Ni isim tuan-tuan isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim ganti nama diri. Lakum ada dua kalimat, la untuk ni haraf jar, kum kamu lagi sekali. Ni merupakan isim ganti nama diri juga. Dia rujuk pada semua manusia tuan-tuan Bani Adam kan. Ni rujuk pada setan tau. Sesungguhnya dia iaitu setan itu kepada kamu, bagi kamu, untuk kamu wahai Bani Adam. Aduwwun mubin nampak. Kum ni dirujuk kepada Bani Adam. Aduun musuh ni lah kalimat isim. Tanda isim dia ada tanwin. Mubinun pun merupakan kalimat isim. Tanda isim dia tanwin. Jadi ini sebenarnya pasangan mausuf dan sifat. Itu nanti kita jelaskan lah tuan-tuan So dalam program yang lain kalau kita jumpa contoh yang sama. Dalam Quran ni tak banyak benda pun. Tak banyak benda pun. Kalau kita susun dia dengan apa tu? Dengan cara yang mudah, tuan-tuan akan faham bahasa Arab ni dengan senang Kalau dalam sistem lama tu saya nak sebut sikit, susahnya ialah menghafal. Tuan-tuan masuk kelas bahasa Arab kan mula-mula suruh hafal daraba yadribu darban daribun madrubun idrib la tadrib madrubun mudribun diriba idribu. Dulu masa saya keluar Radio IKIM saya mengajar di Radio IKIM kali pertama dulu lebih kurang tahun 2007 2008 gitu Jadi setiap kali saya keluar saya selalu cerita kalau bahasa Arab yang lama tuan-tuan akan dihidangkan dengan hafalan daraba yadribu darban daribun madrubun idrib. Jadi pelajar-pelajar saya dulu di Radio IKIM bila selalu dengar dia kata, ni ustaz gedebak. Dia dengar ungkapan daraba yadribu darban daribun madrubun idrib. Itu ialah hafalan-hafalan teknikal. So dalam kelas Al-Furqan tidak ada tidak ada hafalan teknikal. Daripada dulu saya dah bagi tahu itu ialah sistem lama. Sistem kita tak payah hafal daraba yadribu darban daribun, tak payah. Sebab apa tak payah? Sebab antara sebab besar dia sebab yang mempermudahkan yang pertama sistem tu, yang kedua selepas tak berapa lama tu kita keluar pula dengan kamus kita. Sebab tu saya nak tuan-tuan semua pergi download kamus Al-Furqan itu. Memang mudah untuk tuan-tuan faham bahasa Arab Al-Quran Dah download kamus tu, download juga kita punya diagram tu. Nanti yang kita tunjukkan dalam pengajian kita tu So tuan-tuan tolong share kita punya program, mudah-mudahan ramai dapat manfaat. Dan kalau tuan-tuan belum follow, silakan follow. Dan siapa yang nak belajar bahasa Arab Al-Quran, tuan-tuan pergi ke ke admin Al-Furqan tuan-tuan type saya berminat dan hantar ke 019-511-9000. Terima kasih atas perhatian dan insya-Allah kita jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.